Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, terutamanya jutaan terima kasih, syukur kita kepada Allah SWT dan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan, pastinya kepada yang bahagia Datuk Seri Haji Muhammad Hanafi Husin, Timbalan Presiden DPIM Kebangsaan, perangkat pengerusi DPIM Putrajaya, dan seterusnya ahli panelis kita, Pengurusa Encik Aris Fazlah Mat Ali, Presiden PPTM, Pertubuhan Pemesraan dan Transformasi Ekonomi Malaysia atau PPTM. Rakan-rakan usahawan, hadirin dan hadirat yang dihormati dan dikasihi Allah SWT sekalian. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita terus ke acara seterusnya, iaitu Majlis yang Hormatnya ingin menjemput Yang Bahagia Datuk Seri Haji Muhammad Hanafi Husin, Timbalan Presiden DPIM Kebangsaan, Perangkat Pengerusi DPIM Putrajaya untuk menyampaikan ucap tama dan juga perasmian majlis kita pada hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saudara saya DJ menjadi pengerusi pada pagi ini. Yang saya hormati saudara Haris Fazlan, sahabat saya, founder Timol dan juga Presiden Pertubuhan Pemekasaan dan Transformasi Ekonomi Malaysia atau singkatannya PPTM, Jabatan Kuasa DPIM Putrajaya, Produser Saudara Hanif Hamzah, Hari Puan Elis, dan juga tuan-tuan, puan-puan sekalian yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya ingin ucapkan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam satu majlis ataupun satu program yang semestinya dianjurkan oleh DPIM Putrajaya dengan kerjasama PPTM lah. Okey. Kalau kita lihat dalam tempoh 3 bulan khususnya ke belakang ini, memang Dewan Perdagangan Islam Malaysia Cabang Putrajaya aktif menganjurkan program-program melibatkan pelbagai sektor, pelbagai industri dan pelbagai bentuk program. Okey. Dan kalau kita lihat memang program-program yang kita anjurkan sama ada secara bersendirian ataupun berkolaborasi, bekerjasama dengan pihak-pihak lain, mempunyai sasaran bagi membantu usahawan-usahawan sama ada ahli ataupun bukan ahli. Siapa yang dinamakan usahawan, kita akan cuba bantu, khususnya golongan Bumiputra. Okey. Jadi semua aktiviti yang kita jalankan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan berteraskan kepada 3 agenda utama lah Dewan Perdagangan Islam Malaysia sebagai satu NGO menaungi usahawan Muslim di Malaysia. Agenda tersebut adalah yang pertama, kita ingin mengangkat agenda jihad bisnes. Jadi bisnes ni kita anggap bukan sekadar suka-suka, bukan sekadar kita rasa terpaksa ataupun bukan orang kata menjadi satu benda yang bukan pilihan kita. Okey. Sebab bisnes kena dianggap sebagai satu jihad, barulah kita dapat satu kejayaan. Sebab maksud jihad ni bukan kita berperang seperti apa yang kadang-kadang orang faham. Jihad ni adalah satu benda yang kita buat secara bersungguh-sungguh. Jadi bila kita buat bisnes secara bersungguh, insya-Allah kita akan dapat kejayaan yang diimpikan. Yang kedua agenda dalam DPIM adalah untuk mengangkat halal ekonomi. Sebab kebanyakan apa kita tengok halal ini menjadi satu industri yang besar, bertrilion-trilion, bukan setakat bilion, bertrilion. Dan cuma malangnya halal dikuasai oleh orang-orang non-Muslim dari sudut player dia. Sepatutnya halal diambil peluang oleh orang peniaga-peniaga, orang bisnes, dan orang Islam patut mengambil banyak peluang-peluang yang terhidang dalam bidang halal ini. Dan waktu saya
ingin mengajak semua rakan-rakan dalam IPM dan juga rakan-rakan dalam pertubuhan lain supaya terlibat dalam bidang halal ekonomi. Dan salah satu contoh halal adalah rezeki mall lah. Jadi nanti mungkin Saudara Haris akan menerangkan lebih lanjut tentang rezeki mall. Apa itu rezeki mall dan apakah peluang yang boleh disediakan kepada usahawan yang menyertai program pada pagi ini. Dan yang ketiga, agenda kita adalah untuk mengangkat wakaf korporat sebagai salah satu entiti penting dalam perniagaan. Sebab kita tak nak lagi anggap wakaf tu sebagai satu elemen seperti wakaf-wakaf tradisi. Orang masih lagi menganggap bahawa wakaf ni seperti wakaf masjid, wakaf kubur semata-mata. Padahal wakaf tu boleh dijadikan sebagai satu elemen penting dalam bisnes. Kejayaan tradisi umat sebelum ini telah menunjukkan atau membuktikan bahawa wakaf ni boleh mengangkat ekonomi umat Islam melalui sistem yang telah disediakan dalam Islam. Jadi ketiga-tiga agenda ini kita gerakkan melalui 5 inisiatif ataupun kita panggil sebagai pelan strategik. Pelan strategik yang telah digariskan oleh DIPAM Putrajaya. Dan salah satu daripada pelan strategik yang kita telah endorse adalah memberi talimat-talimat secara percuma. Dan program pada pagi ini merupakan salah satu inisiatif lah. Kita akan memberi talimat secara percuma dan mengajak usahawan-usahawan di luar sana untuk menyertai dan melihat apakah peluang-peluang yang boleh diambil. Dan antaranya adalah melalui kerjasama ataupun kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Dan Alhamdulillah hari ini pihak PTM melalui presidennya sendiri, Saudara Harif Fazlan, telah bersetuju untuk mengadakan kerjasama dengan IPM. Saya ucapkan terima kasih dan kita akan gerakkan macam-macam lagi program yang kita dah buat dan akan buat pada masa akan datang. Bentuk-bentuk program ni selain daripada taklimat-taklimat percuma, kita pun ada mengadakan kelas-kelas atau kursus-kursus secara berbayar, tapi dengan bayar yang minimum. Dan kita pun telah menganjurkan semalam pagi saya baru merasmikan suatu program taklimat percuma geran pemasaran digital oleh MDEC bernilai RM5,000. Jadi MDEC menawarkan geran percuma ni melalui satu usaha antara DIPM dengan Armani Media, syarikat yang dilantik oleh MDEC bagi memproses geran-geran pemasaran untuk usahawan. Alhamdulillah ramai usahawan telah join dan ada juga yang telah dapat kelulusan daripada pihak BSN, iaitu bank yang dilantik bagi mengendalikan pembayaran geran-geran tersebut. Begitu juga kita akan mengadakan kerjasama dengan sebuah syarikat listed company bagi menganjurkan geran dipanggil geran accounting software atau perisian perakaunan bernilai sehingga RM10,000 untuk setiap usahawan. Ini pun di bawah MDEC juga. Dan yang ni kita akan anjurkan program dalam bulan 10 nanti. Jadi sebab kita melihat antara kelemahan yang berlaku di kalangan usahawan Muslim khususnya adalah masalah perakaunan. Ramai yang kadang-kadang duit sale tu dia tak masuk dalam akaun syarikat kan. Dia masuk akaun peribadi, lepas tu dia tak audit kan. Jadi kadang-kadang bila sistem perakaunan ni tidak disusun dengan bagus, akhirnya kita tak dapatlah loan, tak dapat loan. Dan sebab tu saya rasa kepentingan perakaunan kita buat kerjasama dan kita bagi grant. Jadi grant ni maknanya percuma lah. Dia bukan bayar, dia bukan pinjaman tetapi adalah anugerah kewangan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan sama ada di peringkat persekutuan ataupun peringkat negeri. Jadi insya-Allah kita akan menawarkan program tersebut. Dan begitu juga saya melihat tentang Rezeki Mall ni adalah sebagai satu platform e-marketplace. Sekarang ni kalau kita lihat
banyaknya platform-platform yang tumbuh tumbuh di Malaysia ni. Tetapi kita kena pandailah memilih. Sebab sebagai usahawan, bagi saya kita boleh meletakkan produk ataupun servis di mana-mana platform. Kita boleh letakkan produk kita di Shopee, di Lazada, di mana-mana lah, termasuk dah di Skimall, sebab dia sebagai satu platform. Platform untuk memasarkan produk kita. Jadi alhamdulillah Rizky Mall sebagai sebagai e-marketplace yang diusahakan oleh PPTM, bagi saya adalah menjadi satu pilihan yang baiklah. Cuma kita tak boleh mengharapkan semata-mata kepada Rizky Mall untuk membuat pemasaran untuk produk kita. Kita pun kena ada inisiatif daripada diri kita sendiri untuk membuat promosi produk dan juga servis kita. Dan kalau kita lihat teknologi terbaru melibatkan e-marketplace ni, dia dah berkembang dari masa ke semasa. Saya pernah berbincang dulu di satu syarikat IT yang tersohor di Malaysia. Bagaimana di Jepun e-marketplace ni dia dah lebih advance daripada kita. Okey. Kalau kita tengok, dia orang dah menunjukkan satu mall yang virtual. Okey. Maya, maknanya kita seolah pergi mall tu tidak lagi melihat produk berbentuk gambar ataupun poster ataupun foto. Dia orang dah buat satu inisiatif seolah kita pergi ke mall dia secara betul melalui maya lah, virtual. Jadi kita masuk mall tu, contohnya kita pergi ke Alamanda ataupun apa-apa pasaraya yang besar kat Malaysia ni. So kita masuk, kita boleh pilih, kita boleh tengok, lihat kan, and then kita boleh seolah macam pegang produk dia, tetapi dia buat menggunakan teknologi virtual. Dan bila kita setuju, barulah kita ambil produk tu and then kita buat bayaran melalui payment gateway yang disediakan. Jadi ini menunjukkan tentang teknologi yang orang dah nampak kepentingan e-marketplace dalam kita punya online marketing. So jadi orang dalam masa pandemik ni pasaraya tutup, orang dah tak boleh lagi pergi ke kedai, orang tak boleh lagi nak shopping. Jadi ini merupakan satu pilihan dan satu norma barulah bagi usahawan dan juga orang ramai. Mereka akan mengurangkan sesi-sesi bertemu secara fizikal ni. Bagaimana kita pun meeting pun sekarang ni dah jadi satu norma baru, hari-hari meeting secara Zoom, secara Google Meet, secara macam-macam lagi teknologi. Pagi meeting, masa tengah hari meeting, petang meeting, malam meeting. Macam saya sendiri boleh katakan setiap hari at least ada 4 meeting secara online ni waktu pagi, petang dan malam. So ini sebenarnya menjimatkan. Kalau dulu kita terpaksa ada masa, terpaksa menggunakan masa move dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghadiri mesyuarat. Tapi dengan keadaan sekarang ni, sebenarnya kita dapat mengadakan meeting dalam jumlah ataupun jumlah meeting yang lebih banyak. So saya rasa program pagi ni boleh memberi peluang kepada usahawan yang join untuk menyertai Rizky Mall, dan insya-Allah saya doakan Rizky Mall makin berkembang dan boleh menjadi satu tempat platform kepada usahawan, khususnya usahawan Muslim, bukan sekadar meletakkan ataupun meletakkan produk dan servis masing-masing di dalam platform ini, tetapi juga untuk bernetworking lah, saling kenal mengenal dengan usahawan-usahawan yang lain yang ada dalam ni. Dan saya terima kasih pada Rizky Mall, khususnya saudara Haris dapat mengadakan inisiatif ni. InsyaAllah kita boleh sama-sama maju dalam bisnes ni, dan kita akan bersua lagi dalam program-program yang akan datang. Jadi
Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Hanafi Hussein, Timbalan Presiden DPM Kebangsaan dan juga merupakan pengerusi DPIM Putrajaya. Jadi pada anda yang ingin mengetahui apa itu DPM Putrajaya pun, nanti insyaAllah admin DPM Putrajaya akan letak link ataupun nombor telefon Situsa untuk ataupun AJK DPM Putrajaya untuk dihubungi. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, inilah saat dan ketika yang kita nanti-nantikan. Majlis dengan segala hormatnya ingin menjemput panelis kita, iaitu Yang Besar Encik Arif Fazlah Man Ali, Presiden Pertubuhan Pemerkasaan dan Transformasi Ekonomi Malaysia ataupun PPTM untuk pembentangan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DG RIS, yang dihormati Pengerusi DPM Putrajaya Datuk Seri Hanafi Hussein, Ahli Tuan Kuasa DPIM Putrajaya, tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kita pada pagi ini. Okey, boleh dengar ke saya? Boleh tuan, boleh. Okay, jadi saya minta bagi saya share, boleh tak? Share screen. Okey, terlebih dulu saya kenalkan diri, saya Arif Fazlah bin Ali, Presiden PPTM, dan jadi PPTM ni telah pun baru lagi lah banding dengan Dewan Perdagangan Islam Malaysia tu, kami baru sangat lagi baru didaftarkan pada 2018. Alhamdulillah, dan pun dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Usahawan pada waktu itu, Datuk Seri Ridwan. Dirasmikan pada bulan 7 2019, dan antara yang dirasmikan ialah Plan Pelaksanaan Pengurusan dan Transformasi Ekonomi Berputera 3 PTB dan juga pelancaran rezeki mall. Okay, tapi selepas pelancaran kita menghadapi pandemik COVID pada bulan 3, jadi pergerakan tu nampak macam terbatas sikit lah, kan? Jadi alhamdulillah, walaupun terbatas, kita masih lagi meneruskan aktiviti yang tidak melibatkan pertemuan secara bersemuka melalui fizikal, tapi kita juga membuat pertemuan melalui Zoom, Google Meet dan sebagainya lah. Okey, jadi pada pagi ini saya nak bercakap ataupun nak menjelaskan sikit kalimat berkenaan dengan rezeki mall, Malaysia Hyper Marketplace. Ya. Jadi Malaysia Hyper Marketplace ni ataupun Malaysia Hyper Marketplace ni sebenarnya adalah satu pelaksanaan di bawah Plan 3 PTB. Di bawah Plan 3 PTB ni kami ada tujuh kluster ekonomi. Kluster pertama ialah kluster ekonomi pertama ialah ICT. Kluster ekonomi 2 ialah 4PU ataupun Pusat Pengurusan dan Pengedaran Produk Usahawan ataupun warehouse lah. Ini projek Kementerian Pembangunan Usahawan masa MBCD dulu, kemudian diserahkan kepada Kementerian kepada MITI, kemudiannya terus hilang lah. Jadi kita ambil balik program tu supaya kita dapat laksanakan. Kemudiannya kita kluster 3 ialah kluster kewangan, kluster 4 ialah kluster premis, kluster 5 ialah industri, kluster 6 akademia, kluster 7 periklanan dan promosi. Jadi daripada 7 kluster ni kita tambah lagi 2 kluster, iaitu kluster ATM Angkatan Tentera Malaysia yang berhenti tanpa berpencen, kluster 8 dan kluster 9. Kluster 9 ialah komuniti ibu berdikari dan berusaha. Ini khas untuk wanita. Di bawah PTM ni kita ada khas atau program khas untuk wanita lah. Okey, jadi pada pagi ini saya akan
share lah, untuk share sebut sikit tentang Rezeki Mall. Apakah visi dan visi dia, apa tujuan kami wujudkan Rezeki Mall? Rezeki Mall ni asalnya dia adalah satu sistem integrasi usahawan. Memandangkan usahawan di Malaysia ni, kita tak ada satu platform di mana kita boleh duduk di dalam satu platform dan kita saling membuat temusuai perniagaan ataupun business matching lah. Ya. Jadi kita bangunkan sistem integrasi usahawan ini, kemudiannya oleh kerana dia dalam berbentuk web dan sebagainya. Jadi selepas kita berbincang, kita naik tarafkan dia sebagai e-marketplace. Maksudnya dia macam Shopee dan Lazada macam itulah. Ya. Namun bila kita buat benda tu mengikut plan yang kita telah rancang, kita bangunkan Rezeki Mall ni exactly hypermarket sebenar. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat Rezeki Mall, kita ada supermarket, kita ada softline, kita ada hardline. Mana-mana hypermarket dia memang ada 3 line ni. Maksudnya 3 line ni maksudnya merangkumi semua produk yang ada dalam sebuah hypermarket. Cuma di dalam Rezeki Mall kita tambah lagi satu department yang kita panggil services. Jadi usahawan kita selain ada produk juga ada perkhidmatan. Jadi alhamdulillah kita dapat siapkan perkara tu, tapi bila saya bawa ke depan benda ni, ada yang membanding-bandingkan kami dengan Shopee, dengan Lazada dan sebagainya. Kami sambut baik dan kami sangat positif lah tentang tu. Alhamdulillah, saya nanti akan tunjukkan yang kami sedang buat. Orang kata nak macam Lazada, tak apalah kami buatlah macam Lazada sebab itu yang masyarakat nak kan. Nak, tapi agendanya tak sama. Okey. Jadi tujuan kita buat Rezeki Mall ni adalah untuk semua usahawan, tak kira kecil ke besar ke, supaya boleh mendaftar di dalam Rezeki Mall dan selain pada dia mengemas kini profil ataupun macam profil syarikat dia di dalam Rezeki Mall, dan dia seronoknya boleh mengiklankan, meletakkan produk ataupun servis yang dia buat. Okay. Berapa banyak produk yang dia boleh letak? Saya ambil contoh, kalau sebuah kedai runcit, mungkin dia boleh letak barang sampai 1000 SKU. Dan ada juga dalam Rezeki Mall yang buat hardware contohnya. Dia ada 8,500 produk. Jadi semua produk ni boleh diletakkan di dalam Rezeki Mall, tak ada masalah. Okey. Jadi di Rezeki Mall ni satunya setiap usahawan boleh buka dia punya kedai dia ataupun store dia. Kemudiannya dia boleh mengemaskini logonya, bannernya, alamatnya, emailnya, nombor telefonnya, dan kita tak sembunyikan, kita tak hidekan dia orang punya maklumat ni supaya pelanggan boleh cari dia orang di mana. Itu. Yang keduanya, dia ada maksudnya setiap usahawan ataupun setiap kedai yang dibuka tu usahawan boleh meletakkan maklumat profil syarikat dia ataupun perniagaan dia dalam store dia. Kemudian dia boleh masukkan semua produk lah, tak kisah ada produk. Dan semasa pelancaran itu, yang Berhormat Menteri minta kita hanya terima produk yang ada sijil halal. Tetapi saya percaya bahawa banyak daripada usahawan kita yang tak ada sijil halal. Jadi selepas perbincangan, kita kata tuan-tuan dan puan-puan yang ada produk, apa produk sajalah, bubuh ajalah kat dalam tu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, ada produk yang ada botol aja, labeling tak ada pun masuk juga. Ada produk tak ada packaging, tak ada apa, dalam pinggan pun masuk juga. Sebab apa? Kita nakkan semua orang boleh meletakkan produknya di sana. Okey. Kemudiannya, selepas kita letak produk, kita menghadapi masalah juga. Sebab macam mana nak menghantar, macam mana nak deliver. Sebab contohnya, saya ambil contoh. Saya kalau tak silap saya, hari itu masa mula-mula saya buat dulu, saya ada 23 brand sos cili.
Tapi hari ini hampir 60 brand sos cili yang ada. Dan kemudiannya bila dia letak dekat rezeki mall, yang jadi masalahnya adalah bila orang nak membeli, sebab kos penghantaran untuk membeli sos cili sebotol ni ialah lebih kurang RM6 untuk menggunakan free service. Okey. Jadi itu saya fikir macam tak mungkinlah orang akan beli sos cili ni. Okey, jadi dalam rezeki mall kita buat lagi satu tambahan ialah menjual secara pukal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana ada pengusaha produk ni, dia boleh jual juga dalam bentuk retail, dia juga boleh jual dalam bentuk pukal. Kenapa dia kena boleh jual dalam bentuk pukal? Sebabnya kalau untuk maklumat tuan-tuan dan puan sekarang, dalam rezeki mall kita ada lebih kurang 105 kedai runcit. Kat dalam ni pun ada yang peserta yang hadir dalam ni pun ada yang ada kedai runcit. Macam yang tadi tu Puan siapa nama Yus tadi tu, dia ada dekat di Nilai contohnya kan. Okey, semua kedai runcit ini menjadi platform kepada pemasaran produk-produk yang kita kumpul dalam rezeki mall. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana ada produk nak masuk dekat kedai-kedai runcit ni, boleh je beli barang daripada rezeki mall, ataupun boleh je kontak supplier ataupun vendor-vendor yang ada dalam rezeki mall untuk dapatkan produk. Okay, daripada 105 kedai runcit yang sekarang yang ada sekarang ada pada kita, bila saya berjumpa dengan diorang, masalah diorang ni memang diorang ni mengharapkan mendapatkan produk-produk halal daripada orang Muslim. Tetapi mereka tak ada masa untuk mencari akses dan sebagainya kepada produk Muslim ni. Dan kadang-kadang produk Muslim ni berada jauh daripada mereka. Jadi menyebabkan hasrat ini terhalang lah. Jadi dengan adanya rezeki mall, jadi peruncit-peruncit ni terus boleh membeli di rezeki mall. Itu satu. Yang kedua, okay, semasa PKP baru ni, ada yang membeli barang daripada luar negara, contohnya daripada Australia contohnya. Bila dia beli, dia boleh pilih kedai mana yang dia pergi. Contohnya hari tu kita buat di Bangi mula dia beli barang, nak hantar barang ke Bangi. Jadi dia pilih kedai runcit yang hampir dengan tempat yang dia nak hantar. Itu di Bangi lah. Okay, jadi dia beli barang, dia beli cash, beli minyak, beli segalanya, dia bayar dan kedai ini akan hantar kepada rumah yang atau alamat yang dia mohon lah. Ya. Jadi dengan cara macam ni, kos penghantaran tu kan sangat murah lah, lebih kurang RM5 je satu penghantaran dengan gas, dengan apa segalanya kan. Jadi itu salah satunya. Dan kemudiannya kita semasa pelancaran hari itu, kita juga telah tanda tangan MOU dengan Persatuan Pemborong dan Peruncit Muslim Malaysia ataupun nama singkatnya MAWAT. MAWAT ni mempunyai lebih kurang 1,500 kedai runcit, tapi kebanyakannya ialah mamak lah. Jadi mereka ni dalam proses untuk menyertai kita. Jadi salah satunya kedai runcit yang ada di Selangor ialah dipunyai oleh penasihat Mawar sendiri, itu Cik Bashir. Dia sedang try lah untuk menggunakan sistem ini. Jika semua ini berjalan, alhamdulillah lebih kurang 1,500 kedai runcit Muslim ni akan bersama dengan dalam rezeki mall, dan tak selangsungnya produk-produk tuan-tuan dan puan boleh masuk ke kedai-kedai ini. Okey. Itu yang menariknya lah. Okey, tetapi untuk maklumat tuan-tuan dan puan, kalau tengok dalam rezeki mall, kita ada bukan saja produk-produk makanan, minuman dan sebagainya. Kita juga ada pakaian, kita ada juga minyak pelinci, kita ada juga tayar motor, kita ada juga bateri dan semuanya. Okey. Semua ini adalah produk Muslim. Yang ada dalam yang menjadi seller ni, kita hanya fokus kepada produk Muslim. Bila kita berjumpa dengan usahawan, rupanya kita ni ada macam-macam produk lah sebenarnya. Macam-macam produk. Okey.
Cuma kita tak jumpa lagi usahawan-usahawan ini, melainkan kita selepas ini kita saling war-warkan supaya semua usahawan yang ada produk boleh mendaftar dalam Rezeki Mall supaya dia bagi tahu bahawa dia ada produk itu. Okey, ambil contoh hardware. Presiden hardware sendiri, Persatuan Hardware Malaysia Muslim, ada 130 hardware yang masuk dalam Rezeki Mall. Jadi tuan yang tadi ada masa sesi pengenalan tadi, ada produk-produk hardware boleh dimasukkan ke 130 hardware ni, kan? Jadi mana-mana usahawan yang dalam industri pembuatan produk-produk industri ini boleh juga memasarkan produk dia dalam Rezeki Mall dan membekal juga produk dia ke hardware. Okey, melalui MYL contohnya, MYL ni Encik Hilmi Marut, dia adalah pengeluar tayar motosikal, minyak pelincir motosikal, minyak pelincir kereta dan bateri kereta. Dia ada lebih kurang 400 workshop seluruh negara, workshop untuk masuk dalam Rezeki Mall. Jadi semua apa saja jenis perniagaan boleh masuk di Rezeki Mall dan kita saling bertemu untuk membuat perniagaan. Okey. Jadi Rezeki Mall ni kalau kita tengok, Rezeki Mall kita ada dua, rezekimall.net untuk produk, rezekimall.com adalah untuk perkhidmatan. Perkhidmatan Saya juga dah hantar by WhatsApp. Okey. Nanti kalau ada apa-apa nanti awak maklum kat saya lah. Boleh. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Nanti diorang akan call ke? Kalau macam nanti kan dia dah ke pasal perusahaan kan. Tapi kalau macam nak itu je, pasal telefon jangan call lah. Nanti apa saya dah telefon. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Hello. Okey. Kat mana saya tadi lah? Saya pun dah lupa lah. Okey. Jadi untuk perkhidmatan, tuan-tuan puan, untuk perkhidmatan, contohnya saya ambil contoh siapa yang ada spa contohnya, ya, siapa yang ada spa, siapa yang buat catering, siapa yang buat event, siapa yang buat homestay, hotel, boleh menggunakan rezekimall.com, ialah perkhidmatan. Di mana sistem ini, dalam sistem ini kita telah sedia pun untuk booking, untuk select, untuk design dia punya bilik, design dia punya tempat seminar dan sebagainya. Jadi peserta boleh mohon, boleh booking, boleh buat bayaran dan sebagainya lah. Ini ada antara yang pertama lah perkhidmatan ni. Tapi nak kata yang pertama pun tidak juga, sebab yang pertama buat benda ni macam perkhidmatan ni, macam contoh Trivago dia buat, Oyo dah buat, kan, ada lagi beberapa lagi lah. Tetapi dia fokus kepada satu perkhidmatan. Tetapi dalam rezekimall.com ni semua perkhidmatan boleh masuk lah. Okay. Siapa yang nak booking untuk pergi jumpa doktor pun boleh dalam sistem yang kita buat ni, alhamdulillah. Okay, jadi kita ada dua. Tetapi sekarang ni oleh kerana kita terlalu dah dengan Shopee contohnya, kan. Jadi kita pun buatlah kita punya Rezeki Mall tu hampir sama dengan Shopee lah. Ini bukan nak tiru lah, kan, tapi kita oleh kerana nak kita buat. Ini yang adalah sekarang, tapi domain ni masih lagi trial. Ini masih kita tengah trial untuk ni. Tapi ini dah siap dengan mobile app sekali, dah siap. Jadi tuan-tuan dan puan boleh juga masuk di mendaftar di sini. Saya bagi link dia. Okey, masuk dan daftar kat sini sebagai seller dan boleh je masuk produk. Jadi insya-Allah ni insya-Allah
kita akan publish lah di menggunakan domain www.rezekimall.my. Ya. Itu yang kita buat yang terbaru lah. Jadi semua perkhidmatan ke servis ke produk ke semua boleh masuk dekat sini. Ini nampak macam meriah sikit lah, ya. Jadi tuan-tuan boleh tengok yang ni. Tapi ini belum publish secara rasmi lah. Tapi untuk nak tengok bolehlah, ataupun nak register, nak masukkan dulu produk boleh. Tapi insyaAllah petang ni rasanya kalau tak ada apa minta, kita dah gunakan domain rezekimall.my untuk publish website ni untuk trial lah. Jadi dua-dua tuan-tuan tiga-tiga tuan dan puan boleh guna. Okey, ini untuk produk rezekimall.net ni lah untuk produk. Kalau tuan-tuan kat sini boleh tengoklah semua produknya. Sebenarnya jenis macam ni, dia ada kategori, ini semua produk-produk yang masuklah. Contoh sebenarnya macam satu lagi tentang services. Ini untuk perkhidmatan. Jadi siapa yang buat cleaning service, tourism dan sebagainya, kat sini boleh buat lah. Okay. Jadi ada yang tanya tadi berkenaan dengan apa tadi? Dengan apa? Hartanah. Okey, tak ada masalah. Boleh juga hartanah boleh masuk dalam, kalau nak jual hartanah boleh masuk dekat rezekimall.net. Kalau nak jual, kalau nak jadi konsultan boleh masuk dekat rezekimall. Dua-dua boleh masuk. Jadi tuan-tuan perempuan yang menjadi usahawan kat sini boleh daftar tiga-tiga sekali, tak ada masalah. Cuma akan datang kita fokus kepada rezekimall yang ni lah untuk tuan-tuan dan perempuan guna. Sebab ini lebih lebih menarik lah. Okey, itu apa yang kita sudah buat. Okey, dan kemudiannya tuan-tuan yang mendaftar dalam rezekimall, okay, siapa yang ada kedai contohnya, ataupun siapa yang ada premium perniagaan, dia orang boleh, tuan-tuan dan perempuan boleh subscribe point of sale. Point of sale ni kita memang dah ada dalam sistem. Jadi tuan-tuan dan perempuan kena subscribe je lah. Okay? Jadi kena ada hardware-nya. Kalau nak gunakan komputer boleh, nak guna laptop boleh, nak gunakan tab pun boleh. Cuma linkkan dengan rezekimall, tuan-tuan dan perempuan dah boleh guna point of sale. Jadi itu kita sediakan sekali. And then untuk menyokong kepada pergerakan ataupun pelaksanaan rezekimall ni, insyaAllah pada 2 bulan ni kita ada mesyuarat untuk menubuhkan sebuah syarikat awam untuk mewujudkan warehouse ataupun pusat pengumpulan dan pengedaran produk usahawan di insyaAllah kalau tak ada apa melintang di Bangi ataupun sekitar Lembah Kelang lah. Jadi kita dah ada satu lagi warehouse tengah set up ialah di Temeloh untuk negeri Pahang, dan kita harap kita ada warehouse every state sebab kita insyaAllah akan membantu jualan produk-produk usahawan. Itu yang kedua. Yang ketiganya insyaAllah kita sedang develop juga satu sistem, satu apps seperti Lalamove. Sebab kita ada keperluan lah untuk menggunakan sistem Lalamove ni, sebabnya barang yang kita hantar menggunakan Lalamove ni boleh pelbagai. Contohnya saya ambil contoh hari tu, saya hantar daripada Pekan Kajang ke Bangi, hantar peti ais, peti ais 2 pintu, charge-nya baru RM22, agak murah lah. Ya. Jadi itu memberi peluang kepada usahawan-usahawan kita untuk mendaftar dalam kita panggil Rezeki Express, nama dia Rezeki Express. Jadi untuk daftar ni sebab kita jangka kita ada lebih kurang 300,000 riders, Foodpanda, dan kita ada rider GrabFood dan sebagainya, supaya mereka ni boleh menjadi kita lah. Sebenarnya sampai kalau kita tengok dalam Lalamove ni sampai lori pun ada boleh daftar, kereta biasa, four wheel drive, lori kecil, lori besar boleh daftar. Jadi kita buat benda yang sama insyaAllah. Tapi itu sistem yang kedua.
Kita sistem yang ketiga kita sedang develop ialah apps untuk e-contractor kita. Kita dah ada e-contractor sekarang ni di e-contractors.site. Cuma kita belum ada apps yang sedang disiapkan. Kemudian satu lagi kita ada Muslim home healthcare untuk nurse, doktor, para perawat untuk apa? Untuk menggunakan menjalankan penjagaan, memberikan perkhidmatan di rumah selain daripada yang boleh pergi ke hospital. Jadi kita ada rawatan di rumah kan, menggunakan app ni. Alhamdulillah. Okey, warehouse Temeloh dekat mana tuan? Warehouse Temeloh dekat betul dekat pasar besar Temeloh. Diterajui oleh Encik Rusli Alias. Dia rumah dia ada dia beli 3 lot kedai tu sebiji-sebiji tu dekat depan pasar betul. Okey, saya ingat setakat tu dulu. Jika ada soalan boleh bertanyalah. Sebab masa pun dah 11. Okey, apa soalan boleh tanya. Dipersilakan. Okey, untuk maklumat untuk warehouse ini kita akan perpadankan sebuah syarikat awam dan siapa yang nak beli share tu bolehlah beli share sebelum kita tutup, sebab minimum share ialah RM1,000 ataupun 1,000 share atau maksimum ialah 100,000 share maksimum lah untuk setiap orang. Jadi mereka yang ada nama dalam ni, yang bagi beli share ni, namanya akan masuk dalam company dan keuntungan daripada company itu dia akan dibayar keuntungan serta audit lah setiap tahun. Okay, jadi sekarang ni kita ada lebih kurang 30 lebih yang dah mohon. Saya tengok pun takut kena tu sampai kita bagi maksimum ialah 100,000 tapi ada yang mohon sampai 200,000 share. Jadi kita rasa benda ni akan warehouse ni akan disiapkan pada penghujung bulan 10 lah insya-Allah. Ya, ada soalan lagi? Saya ingat kalau tak ada soalan, saya ingat saya rasa setakat tu dulu. Okey, jadi saya minta maaf sepanjang taklimat tadi mungkin ada yang terkasar bahasa, silap kata. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya sendirilah. Okey, jadi jangan lupa tolong war-warkan kepada semua usahawan Muslim. Kemudiannya saya juga ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Seri Hanafi Husin, Ahli Jawatankuasa PPTM DPIM Putrajaya. Jadi semasa perasmian hari itu Datuk Hanafi pun datang dan masa perasmian hari itu. Tapi jelah kita ni pertubuhan baru kan, jadi serba kekurangan. Tapi semangat tu ada, alhamdulillah. Jadi setakat itu dululah. Jadi saya serahkan balik kepada pengerusi majlis. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wa hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Sambil itu siapa-siapa yang nak bertanya boleh lagi lah insya-Allah.
Assalamualaikum. Boleh dengar tak suara saya? Waalaikumsalam, boleh dengar, boleh. Minta maaf lah, saya dalam forum ni ada 2 nombor tu, dua-dua tu saya punya. Tadi ada masalah dengan notebook, so saya buka juga handphone. So ada 2 lah nombor saya di dalam forum ni. So tahniahlah Cik Aris. Saya mengikuti perkembangannya sejak dulu sampai sekarang lah. Jadi alhamdulillah dah terbuka lah. Mungkin kalau besok dah buka syarikat tu lebih memantapkan lagi lah perniagaan tu nanti. Ya. Jadi saya sebenarnya daripada Pertubuhan Pengusaha Agro Malaysia. Ya. Saya beristiadat daripada Johor Bahru ni. Jadi kemungkinan ada ahli-ahli saya yang akan mengeluarkan produk-produk yang sesuai untuk dimasukkan ke Rezeki Mall ni. Saya rasa saya akan galakkanlah mereka. Ya. Tentang saham nak jual tu mungkin saya pun minat jugalah. Tapi saya masuk duit sikit lah dulu. Nanti, ya, Cik Aris. Ya. Itu sajalah nak beritahu Cik Aris ni. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Ini sahabat lama ni, kenalnya Tuan ni daripada dia sebagai Vice President Agrobank dulu. Betul Tuan ya? Ya betul. Sampai hari ini dia masih berjuang lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan banyak-banyak. Ya. Terima kasih. Nampaknya kita diskusi majlis. Ya, terima kasih kepada Tuan Haris Fazlah selaku Presiden PPTM yang telah memberi penerangan mengenai apa itu Rezeki Mall sebentar tadi, dan kita buka lagi lah soalan. Anda ada masa yang mungkin boleh mereka tanya lagi. Sekiranya ada sebarang soalan, sebarang kemusykilat. Terima kasih tadi kepada siapa tadi yang Tuan tadi, Encik tadi yang dari Johor Bahru kerana sudi menyampaikan soalan dan juga sentiasa beri sokongan padu atas program. Cik Abdul Hamid Hussein tadi dari Johor Bahru. Ya, betul. Alhamdulillah. Saya dah sokong Cik Aris ni sejak saya kerja lagi di Agrobank. Sekarang saya dah bersara lah. Saya bersara tahun 2012. Lebih kurang 9 tahun dah bersara. Tapi saya aktif di dalam Pertubuhan Pengusaha Agro Malaysia lah. Ya. Saya pun ada kumpulan pengusaha-usaha dalam bidang pertanian lah. Ahli pun ramai, lebih kurang 2,000 orang lah. Jadi mungkin ada bahan-bahan yang mereka nak pasarkan bagi Rezeki Mall ni pun sangat bagus lah nanti. Ya. Saya akan bincang dengan Cik Aris lah nanti kemudian. Okey, terbaik Tuan. Cik Aris ni saya dah kenal lebih 10 tahun yang lalu sebenarnya. Lebih. Selalu jumpa di seminar dan forum dulu lah semasa saya bertugas. Itu sajalah. Ya, pastinya Cik Aris juga sudah berikan link kepada mereka yang ingin hubungi ataupun cara menyertai Rezeki Mall. Kalau ada servis ataupun produk, anda boleh hubungi Cik Aris dengan nombor telefon ada. Maaf Tuan, saya kurang jelas tentang pendaftaran produk daripada Cik Zul Fidaus dari syarikat Beras Afzan. Mohon Cik Aris berikan sedikit pencerahan sekali lagi, silakan. Terima kasih Cik Zul tadi Ya, okey, untuk pendaftaran dia perlu daftar di kalau produk lain, produk dia perlu daftar sebagai di rezekimall.net. rezekimall.net. Kemudiannya saya share sikit dia punya dari Temeloh tu, Cik Zul tu dari Temeloh. Katanya dia tanya juga. Ataupun dia boleh daftar juga di Okay. Dia ada 2, tuan boleh daftarlah ya, salah satu kat situ kluster. Okay, kita ada dua yang tuan boleh daftar, pilih salah satu atas sebab yang ini yang bawah sekali tu adalah web terbaru kita yang akan kita lancarkan pada petang ni insya-Allah. Untuk dia nampak macam lebih macam Shopee, Lazada macam itulah yang terbaru.
Jika yang lama tu kita boleh juga daftar itu untuk database ya. Okey, siapa yang okey dekat sini ada kita saya punya timbalan saya punya Web Presiden Dr. Khalid dia ada bagi tahu nombor siapa yang nak cerita pasal industri, nak buat produk ke, nak dapatkan halal apa sebagainya boleh hubung dengan Dr. Khalid lah. Kalau ada, nanti aku bagi Kak Faizul dia. Kau dah abang lagi ya. Okey, Ada soalan pada Cik Zul tadi, Cik Aris, katanya di Temelloh tu di mana? Di pusat kumpulan tu. Okay, pusat kumpulan tu di dekat pasar, dekat pasar Temelloh, pasar besar Temelloh. Dia punya itu. Okey, minta Encik Zul WhatsApp kat saya akan bagi nombor telefon nombor telefon Tuan Haji Rosli lah. Boleh insya-Allah. Dan di ruang chat sekarang sudah tertera dari Dr. Khalid. Dari Dr. Khalid katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang nak bertanya tentang kluster industri PPTM, pada yang nak bertanya tentang kluster PPTM, anda boleh hubungi Dr. Khalid di talian 011 5620 9376. 011 5620 9376. Kepada siapa lagi yang ada ajukan soalan, anda boleh type soalan ataupun terus onkan mic anda sekiranya anda ingin bertanyakan soalan. Ini ada kenyataan dari Poco X3 dari Puan Ayus Yunus. Katanya ada halal mat dinilai, ada produk gula, minyak jenama Chef Rose. Kepada peniaga yang nak beli, boleh WhatsApp di talian 012 2634 4601 012 2634 601. Jadi kepada mereka usahawan kita ada produk ni memang bagus ya Cik Aris ya. Untuk mereka menyertai Rezeki Mall ni. Ya betul. Sebab kita punya produk ni kenapa kita kumpul produk-produk ni Tuan Fungsi ya. Ya. Kita bila kita berhubung dengan kementerian, bila mereka nak buat program seminar dan sebagainya, contohnya kita nak buat program berkenaan dengan persediaan halal. Jadi kita boleh ambil daripada Rezeki Mall saja. Produk-produk yang tak ada halal ni boleh kita hantar dia orang ni pergi khusus. Maksudnya yang peserta yang pergi tu orang yang tepat. Bukan yang secara rawak. Jadi banyak program-program yang kita buat, kerajaan buat sebenarnya tidak mencapai sasaran kerana diberikan kepada orang yang tidak tepat. Contohnya, kalau kita tengok kita boleh buat seminar dengan ataupun program dengan MARA, contoh dengan DIDEC, contohnya berkenaan dengan packaging, branding dan sebagainya. Jadi kita boleh hantar usahawan kita ni yang ni. Contoh sekali, satu lagi ialah saya tengah berbincang dengan Tuan Fungsi jugalah kan berkenaan dengan untuk review ataupun untuk bagi slot kepada usahawan yang ada produk selama 1 jam tentang produk mereka ataupun dan sebagainya untuk mempromosi. Jadi video-video yang kita dapat ni kita boleh upload dalam dia punya profile company dia dalam Rezeki Mall. Itu yang kebaikan dia. Jadi ini payah nak dapat lah kan permata-mata yang kita bagi macam ni kan. Okey, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Tuan Arif Fazilah. Ya,
Sebenarnya untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, seperti betul apa yang dikatakan oleh Tuan Haris kita, bahawa saya ada slot di FB Live, walaupun kita bersiaran secara maya menggunakan platform Sembang Santai Usahawan, yang adalah memberi peluang kepada anda untuk mempromosikan produk anda. Program Sembang Santai Usahawan ini adalah juga dengan kerjasama di PIM Putrajaya, di mana pada hari Khamis, biasanya saya bersiaran hari Khamis 9 hingga 10 ataupun 5 hingga 6 petang. Mana ada 2 slot lah untuk Sembang Santai Usahawan ni. Jadi kepada siapa berminat, anda boleh hubungi saya ataupun boleh hubungi anda buat carian di FB page Sembang Santai Usahawan, dan kita akan sharekan juga info-info nombor-nombor ini ataupun link ini di WhatsApp group yang telah kita buat sebelum ni. Cik Aris, kita akan kongsikan juga di WhatsApp group info-info yang berguna supaya dapat beri manfaat lah kepada usahawan kita di luar sana. Itu dia soalan daripada itu dia permintaan dari kita, dah dapat memenuhilah permintaan Puan Lola Liza katanya. Itu dia, sebaiknya elok masuk dalam WhatsApp juga nombor-nombor phone ini ya, kata dia, insya-Allah. Dan kita beri terima kasih Encik Aris yang sudah masukkan info-info di WhatsApp group, dan kita beri laluan juga kepada Datuk Seri Hanafi, sekiranya ada apa-apa yang hendak diperkatakan lagi ataupun kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini. Bagi saya, program-program sebegini dia kena teruskan DJ. Sebab ini adalah salah satu daripada program-program bentuk-bentuk program yang kita anjurkan. Jadi, dan kita pun dah ada grup WhatsApp tu. So maknanya kena rajin-rajinlah tengok grup WhatsApp tu untuk kita tengok apa perkembangan-perkembangan yang kita nak kongsikan, sama ada program-program yang kita akan jauhkan. Begitu juga kalau ada program-program daripada PPTM sendiri. Jadi kita cross yang dia punya aktiviti tu. So sebab kita open as long program-program tu baik, kita kena kongsi. Dan memanglah segala aktiviti program yang kita anjurkan ni untuk usahawan. Sebab kita bukannya profit oriented punya organisation, tapi kita memang hanya membuat aktiviti untuk kebaikan usahawan, khususnya usahawan Muslim lah. Jadi kalau kita tengok aktiviti kita memang every week semalam dengan geran pemasaran, esok kita ada satu program dengan Projaya Management Encik Nordin, bagaimana kita nak dapatkan grant daripada SME. Ada cara-cara dia kan. So semua kita buat secara percuma tanpa perlu bayar. Masuk Zoom meeting, kita dapat maklumat dah. Okey. Lepas tu begitu juga kita nak buat 5 hari bulan 10 untuk makluman. Kita ada satu program dengan Money Safe. Money Safe ni adalah P2P crowdfunding, Islamic crowdfunding. Sebuah syarikat, anak syarikat kepada listed company yang diberi lesen oleh Suruhanjaya Sekuriti bagi memberi pinjaman unlimited. Okey. Pinjaman sebab crowdfunding ni dia sebenarnya kelebihan dia memberi pilihan kepada orang-orang yang susah dapat loan daripada bank. Okey, contohlah anda semua dapat kontrak, apa-apa kontrak lah sama ada kerajaan ataupun swasta, tapi tak ada modal nak buat working capital, nak beli barang semua. Jadi mereka boleh memberi kelulusan dalam tempoh sehari je. Jadi kebetulan saya kenal dengan CEO dia, saya kenal dengan beberapa director dalam tu. So kita pun dah buat kerjasama dengan syarikat ni. Kita akan bantu usahawan boleh dapat loan. Cuma rate dia tu lebih tinggi sikit lah daripada bank, tapi jauh-jauh lebih murah daripada Along. Okey. Dia bukan money lender tapi dia money safe. So saya rasa banyak info-info penting kita nak kongsi dengan usahawan. Teruskan teruskan bersama dengan kami tanpa inilah maknanya tanpa malu dan segan, just tanya, insya-Allah kita sudi untuk membantu. Kita tak bagi duit tetapi kita memberi ruang memberi ruang kepada usahawan untuk kita connectkan dengan
dengan pihak-pihak lain yang boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebelum berakhir nanti DJ kalau boleh ambil grup foto DJ sebagai kenang-kenangan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Kita dengar juga kesimpulan ataupun saranan dari Tuan Harith Fazlah, silakan. Okey, terima kasih Datuk. Terima kasih DJ Tuan Pengerusi. Okay, saya setuju dengan apa yang Datuk Sri bagi info tadi. Jadi program-program begini memang kita kena teruskan dari masa ke masa. Jadi saya memang dah ada plan lah untuk melawat ke semua kedai-kedai, ada 150 kedai tu, 105 kedai runcit tu. Saya akan melawat dari masa ke semasa untuk bertemu lah. Jadi yang macam puan ini tadi beritahu dekat nilai tu, insyaAllah saya akan sampai ke tempat dia. Banyak jugalah yang kita dapat beli gula daripada puan ni, puan apa, gula rose ramai usahawan-usahawan kita yang short gula ni. Jadi alhamdulillah kita rupanya ada juga gula-gula yang bukan brand nasional yang boleh bantu kita. Kita juga macam tadi ada beras, kita pun ada dah ada dalam tu, dah ada beras. Jadi sebenarnya usahawan kita ni dah ramai dan banyak produk. Oleh kerana kita ni tak diletakkan dalam satu tempat, menyebabkan kita tak tahu bahawa kita ni sebenarnya sangat kuat. Pertama, kita kuat dari segi industri. Kedua, kita kuat juga dari segi premis penjagaan. Macam-macam kita ada. Kita juga kuat dari segi perkhidmatan dan kita juga kuat dari segi purchasing power. Kekuatan membeli itu ada pada kita. Cuma kekuatan kita ni kita tak blend, kita tak blender, kita tak blend dia, kita tak gaul dia, menjadikan kita lemah. Jadi dengan kita berharaplah dengan PPTM dan Dewan Perdagangan Islam Malaysia Putrajaya, kita akan teruskan lagi agenda-agenda pemekasaan Muslim ni supaya kita tak tertinggal jauh daripada orang lain. Sebenarnya kita sangat kuat dah. Kita dah cukup kuat. Tinggal lagi kita tak bersatu di dalam satu organisasi. Sebab banyak kita ada juga banyak dewan-dewan lain kan, dewan-dewan lain banyak. Tinggal lagi kita ada agenda yang sendiri. Jadi kenapa kita tidak boleh bersama untuk dengan Islam kita boleh bersama dalam masalah sebab agenda kita sama. Jadi alhamdulillah dengan program yang seperti hari ini kita buat dan kalau kita dapat teruskan, saya diharapkan Dewan Perdagangan Islam satu Malaysia pun ada, agak bukan Putrajaya je, satu Malaysia. Jadi dengan dan saya ingat kita boleh buat satu program yang berterusan sehingga ke negeri-negeri lain lah. Kalau mungkin kursi. Ya, terima kasih kepada ahli panel kita iaitu Tuan Harith Fazlah Ahmad Ali selaku Presiden PPTM. Diharap Tuan Harith dapat off-kan slide itu. Kita akan mengambil gambar. Jadi untuk makluman para usahawan yang saya hormati sekalian, saya DJ Riz Muhammad yang anda spesial maklum sebentar tadi di FB page Sembang Santai Usahawan, insya-Allah akan bersiaran bulan Oktober untuk musim baru 9 hingga 10 pagi ataupun 5 hingga 6 petang ialah anjuran bersama DPIM Putrajaya, PPTM, Kadok Akademi dan juga Kepentas dihangatkan oleh Rivo Marketing. Dapatkan Rivo Marketing yang mana kepada anda yang ingin membuat photoshoot, nak buat review, nak buat design, apa-apa design lah yang kreatif tu ataupun nak dapatkan kreatif content, anda boleh hubungi saya di talian 010 841 6418. Itu dia tertera juga Malaysia Online Hypermarket. Anda boleh hubungi laman web yang tertera lah di situ. Baiklah. Nampaknya ada panggilan. Panggilan tak apa, kita akan layan sebentar lagi. Kerana kita di penghujung acara kita pada hari ini, diharap kita dapat buka kamera dan dapatkan off dulu slide. Kita buka kamera untuk mengambil gambar ramai-ramai sebagai tanda kenang-kenangan.
Anda kepada yang bertanya boleh hubungi Dr. Khalid selepas ini mengenai PPTM. Seperti yang tertera di situ, saya bacakan jugalah supaya tidak menghampakanlah permintaan anda dan juga doa anda kan. Dari Puan Lola Liza katanya, saya doakan kita istiqomah sebelum menutup mata. Moga diteruskan oleh generasi kita. Moga kali ini benar-benar berjaya dalam Priskimol ini masing-masing, menyokong dan menerima kekurangan dan kelebihan. Terima kasih kepada yang memikul peranan ini dari awal. Allah sahaja membalasnya, insya-Allah. Dari Bella Hanim katanya, hai saya Bella, syarikat saya membekal daging segar dan produk hiliran seperti daging perap, perkasam daging, perkasam ikan dan perkasam telur sotong. Baca je pun dah terliur dah dengan terbayang dah produk-produk ni memang sedap. Apa kurangnya produk orang kita Tuan Haris pastinya halal, thayyiban dan kita membantu sama kita iaitu bertayun. Bertahun sama kita. Baiklah, nanti Puan Bella boleh hubungi Dr. Khalid mewakili PTM dan kita cuba menampilkan semua gambar-gambar perasmi kita, urus dia. Kita ada 2 page kat sini. Puan Alice pun boleh juga mengambil gambar. Saya akan buka kamera juga. Diminta tuan-tuan dan puan buka kamera untuk kita bergambar sebagai tanda kenang-kenangan program kita pada hari ini, taklimat mengenai Rezeki Mall. Silakan untuk membuka kamera masing-masing untuk kita mengambil gambar. Okey, ada yang belum buka kamera? Ada yang belum buka kamera? Lah mungkin ada yang tak dapat buka kamera, tak apa, saya cuba ambil gambar sini. Dan juga kita ke page yang seterusnya. Second page, saya mengambil gambar. Okey. Okey, tadi gambar official, ni gambar santai pula. Gambar santai-santai, gambar yang paling ceria bagi anda pada hari ini. Mungkin nak sebut 3 tu akan buatkan anda terus tersenyum. Senyum 3. Okey, senyum 3 Senyum 3. 1 2 3. Okey, kita akan cuba page yang kedua. Page yang kedua, Cik Suhaimi nampaknya senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah. Ya, senyum seorang usahawan bakal jutawan. Insya-Allah kita doakan. Okey, kita ambil gambar yang page yang ke terusnya. Okey, baiklah. Alhamdulillah, majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Hanafi selaku Timbalan Presiden DPM Pusat dan juga pengurusi DPM Putrajaya. Terima kasih juga kepada ahli panel kita iaitu Tuan Haris Fazil Ahmad Ali selaku Presiden PPTM, pada rakan-rakan usahawan, tuan-tuan dan puan sekalian. InsyaAllah masa yang ketiga kita jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah di sesi akan datang. Jadi anda boleh buka mic sekiranya ingin mengucapkan jutaan terima kasih ataupun salam. Silakan. Mana boleh buka mic masing-masing sebelum kita berpisah. Silakan. Terima kasih Dr. Seri, terima kasih Cik Haris. Terima kasih DJ Haris.